Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang saya hormati, yang berhormat Tuan Haji Khalid bin Samad, Ahli Parlimen bagi Shah Alam, Pengurusi untuk program Hari Terbuka Masjid ataupun Hari Bersama Pelanggan Masjid Tuan Haji Muhammad Shah, Tuan Nazir Masjid Al-Ittisam, Ustaz Nazmi Karim, para AJK, Dev terhormat, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita bernasib baik sebab Alhamdulillah kita diberi lagi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir ke program agama. Dan hari ini juga kita bernasib baik kerana berjaya mencuri masa daripada yang berhormat kita. Jadi Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat seorang lelaki yang berulang alik ke masjid, maka bersaksilah bahawa lelaki itu orang yang benar-benar beriman. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sembang santai, relax, nak tengok tajuknya ialah masjid dan kita. Di mana kita, hubungan kita dengan masjid. Jadi sebelum itu sudilah saya memperkenalkan dahulu ahli panel kita yang pertama, sedikit sebanyak info tentang ahli panel kita. Tuan Haji Khalid lahir pada tahun 1957. Alhamdulillah dia lahir di Kelantan. Kalau dia lahir di Johor, maka birulah dia. Dia lahir di Kelantan, Alhamdulillah hijau kita sikit. Okey, Alhamdulillah. Tuan Haji Khalid ialah seorang engineer fuel dan energy di Leeds University. Tapi tolong tuan-tuan jangan panggil dia IR sebab dia bukan IR. Dia akan marah kalau panggil benda ni. Tuan Haji Khalid mempunyai what they call this, seorang isteri, 2 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan dan 7 orang cucu setakat ini, Alhamdulillah. Tuan Haji Khalid ialah seorang yang memilih kerjaya politik sebagai satu kerjaya dia, dan antara perkara yang ramai orang tak tahu ialah Tuan Haji Khalid ialah adik kepada Datuk Syahrir Samad, iaitu MP kepada Johor Bahru. So dalam satu rumah kita ada seorang biru, seorang hijau, tapi masih boleh duduk di bawah satu bumbung, Alhamdulillah. Jadi saya tak nak buang masa lagi, insya-Allah soalan pertama saya ialah mungkin saya nak minta sikit kenangan ataupun cerita daripada Tuan Haji. Sebab Tuan Haji ni ayahnya polis, pegawai kerajaan dan bergerak di serata Malaysia. Jadi saya nak minta sikit kenangan awal daripada Tuan Haji berkenaan dengan Tuan Haji dan masjid. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahum ila yaumiddin. Yang dimuliakan saudara pengurusi majlis dan saudara moderator, Tuan Mak Shah selaku pengarah program ya, pada pagi ini, tengah hari ini, petang ini ya. Dan Ustaz Najmi selaku Nazir Masjid Muslimin dan Muslimat yang hadir ya pada petang ini. Pada mulanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul dan dapat kita bertemu lah ya di dalam program Sembang Santai ya. Dan tajuk yang diberikan ni ialah tajuk masjid dan saya ya. Soalannya berhubung dengan pengalaman saya dan hubungan saya dengan masjid. Saya kena cerita terus terang lah ya. Terus terang saya ni sebenarnya dapat pendedahan tentang kesedaran Islam ni semasa saya di UK ya. Bukan semasa saya di Malaysia ya. Walaupun di Malaysia ni memanglah biasalah kita hadirlah sekolah, pergi kelas agama ya, hadir kelas mengaji ya dan sebagainya. Daripada kecil memang mak dan ayah memang diajarlah kan. Tetapi dari segi kesedaran dan kefahaman Islam sebagai satu cara hidup yang sepatutnya mencorakkan diri kita dalam semua aspek kehidupan kita dan sebagainya, memang itu hanya kesedaran yang seperti itu yang benar-benar kata menyentuh jiwa dan menyebabkan kita ni rasa bangga kita ni seorang Muslim yang kita nak betul-betul membenarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mencorakkan cara hidup kita dan
gaya pemikiran kita dan akhlak kita dan tindak tanduk kita. Tu saya mula mendapat pendedahan bila saya berada di UK, di mana kita nombor satu berada di dalam masyarakat yang bukan Islam, ya. Dan bila kita dah tengah-tengah masyarakat bukan Islam, mak saleh semua dengan perangai mabuk lah apa, dan pelajar-pelajar ni asyik duk parti, pergi disco dan sebagainya, maka kita pun rasa benda tu tak berapa betul, dan kita cari kawan-kawan yang seagama dan kita berkumpul dan kita berbincang tentang agama. Dan di situ kita bertemulah dengan pelajar-pelajar daripada Timur Tengah, kita bertemu dengan pelajar-pelajar daripada Turki, daripada Afrika Utara, seperti Algeria dan sebagainya, dan juga daripada India, Pakistan, Indonesia dan sebagainya. Dan situ kita menjalinkan hubungan atas dasar keagamaan, atas dasar kita ni sama-sama Islam. Dan saya pula mula didedahkan kepada tulisan-tulisan Hasan Al-Banna, Said Qutb, Abu Ala Maududi dan sebagainya. Dan pada masa itulah timbul minat, dan pada masa itulah barulah kita ambil berat tentang soal semayang berjemaah, semayang di masjid dan sebagainya. Maka masjid, di antara masjid-masjid yang terawal yang kita kerap pergi dan mendirikan solat secara berjemaah adalah masjid di University of Leeds, yang merupakan gereja lama, ya. Kerana di UK tu banyak gereja-gereja yang lama yang orang dah tak pakai, dan masyarakat Islam beli gereja-gereja itu dan ubah dan jadikan sebagai masjid. Dan ada di dalam kampus University of Leeds tu memang sebuah gereja lama yang dah rundown, yang dah buruk, yang dah bocor lah, apalah dan sebagainya. Tapi masyarakat Islam di situ, termasuklah dengan pelajar-pelajar di universiti, beli masjid itu, beli gereja itu dan menjadikannya sebuah masjid. Dan di masjid itulah yang kita mula cuba menentukan bahawa kita ni selalu solat secara berjemaah, ya. Kalau tak sebelum tu kat Malaysia ni, sebelum kita pergi, walaupun kita semayang seorang diri. Kadang-kadang kalau semayang pun 3 kali je sehari, kadang-kadang 4 kali, kalau rajin ekstra tu 5 kali, ya. Dan selalu qada dan sebagainya lah, ya. Ni cara Islam cara Melayu lah, kan. Bila Islam cara Melayu, nak kata Islam cara apa tak tahu, Islam cara Melayu, tapi bila dah mendapat pendedahan tentang Islam itu sebagai cara hidup yang lengkap, dan kita memahami dan kita menghargai Islam itu, barulah saya mula mengambil berat dan ambil serius. Dan bila balik ke Malaysia pun, semasa cuti dan sebagainya, di antara masjid yang saya selalu pergi selepas dah dapat kesedaran awal tu, ialah masjid yang dekat rumah saya, yang dekat seksyen 16 Petaling Jaya, masjid dekat dulu dia panggil College Islam, ya. Yang masjid Al-Malik Faisal lah kiranya, ya, dengan Dewan Al-Malik Faisal dan sebagainya. Dan dia pada ketika itu memang ada yang jadi Bilal, ya, di masjid itu adalah ustaz kita yang ada dengan kita juga petang ni, ya. Ustaz Sujak, ya, yang duduk depan, dia sebagai Bilal di masjid itu, dan saya pun selalu pergi jumpa dengan dia dekat masjid. Kebetulan masa itu pun saya baru dapat kesedaran tu pun, mula-mula saya ada ikut-ikut tabligh juga, ya. Barulah selepas itu tahun yang kedua ketiga barulah kita betul-betul memahami Islam tu sebagai satu harakah, ad-dinul harakah, ataupun cara hidup yang ada berperjuangan, yang memerlukan kita berada dalam jemaah dan sebagainya. Balik semasa summer halls, pergi masjid, jumpa Ustaz Sujak, brush up on my mengaji, berbetulkan tajwid kita. Dulu mak ajar kita bukan ambil berat sangat, ya. Asalkan dapat lepas, ya. Tapi bila dah ambil berat sikit dan sebagainya, pernah pun hadir beberapa program-program ABIM lah dan sebagainya. Tapi dengan PAS ini saya mula mendapat pendedahan pada tahun 78 bila Anwar Ibrahim bawa Datuk S. Asri datang ke UK. So that was my first time I dengar tentang Parti Islam se-Malaysia yang secara serius daripada pimpinan PAS sendiri. Kerana pada masa itu pimpinan PAS pun tak pergi ke UK, bukan macam sekarang, ya.
Dan pada ketika itu kita pun tak berapa tertarik lah dengan cara PAS, oleh kerana Datuk Asri ni dia punya visi perjuangan dia pun Islam dengan Melayu ni pun dia masih tak berapa membezakan di antara perjuangan Islam dan perjuangan yang berasaskan kepada kebangsaan Melayu. Dan pada ketika itu wawasan saya ialah untuk balik dan kita nak tubuhkan parti baru, ya, dengan pelajar-pelajar di UK yang bersama dengan saya, iaitu apa yang dinamakan sebagai Pertubuhan Suara Al-Islam. Kita balik-balik kita nak tubuhkan parti baru kerana kita rasa PAS ni dia punya fahaman tentang Islam dengan kebangsaan Melayu tak berapa jelas, kerana dipimpin oleh Datuk Asri. Tetapi pada 82 bila dah naik konsep kepimpinan ulama, maka kita pun tinggalkan idea untuk menubuhkan parti yang baru tu dan kita bersama dengan PAS lah, ya. Ni tadi soalan tentang masjid, tapi saya masuk pada PAS juga. Pasal panjang cerita dia, panjang nak ringkaskan, ya. Tapi pokoknya masjid yang pertama yang menjadi tempat ataupun tempat yang saya kerap hadir untuk solat jemaah dan sebagainya dalam hidup saya lah, ya. Secara serius yang saya anggap diri saya sebagai ahli qaryah di situ, dan saya hadir solat jemaah di situ untuk hampir semua waktu, ialah masjid di kampus University of Leeds yang merupakan bangunan gereja yang telah dibeli oleh masyarakat Islam dan dijadikan sebagai masjid di situ, ya. Wallahu a'lam. Antara perkara yang menarik yang Tuan Haji beritahu tadi, dan saya rasa saya boleh faham apa yang Tuan Haji kata. Tuan Haji kata tadi secara jelas dia berjumpa dengan Islam sebenar di UK, bukan di Malaysia. Itu satu statement yang sangat-sangat kuat. Dan saya sebagai seorang pelajar yang belajar di Amerika, saya boleh faham apa yang Tuan Haji cakap sebab pendapat saya sama. Saya jumpa Islam juga di Amerika, bukan di Malaysia. Jadi saya nak tanya Tuan Haji satu soalan. Kenapakah orang lebih senang ataupun lebih kenal Islam di negara yang majoriti bukan Islam, sedangkan di negara yang Islam orang susah untuk berjumpa dengan Islam? Silakan Tuan Haji. Ini soalan ni bukan senang. Tadi kata nak sembang-sembang santai, tapi nampak soalan dia semakin berat. Yalah, saya rasa mungkin apa ni, bila kita dekat sini, kalau dalam bahasa Inggeris tu dia kata take Islam for granted lah. Kita rasa bahawa kita ni dah Islam, ya. Macam mana pun kita Islam, ya. Kita dilahirkan sebagai orang Islam, dalam IC kita pun dah tulis Islam, ya, dan kita rasa macam mana pun kita orang Islam. Lalu semayang ke tak semayang ke, buat baik ke buat jahat ke, Islam tu kita anggap sebagai satu perkara yang kita warisi. Dan di Malaysia lebih-lebih lagi bila Islam tu disamakan dengan Melayu. Lalu bila orang Melayu tu maknanya Islam lah, semayang ke tak semayang ke, buat baik ke buat jahat ke, minum arak ke, berzina ke, apa ke, Islam lah tu, ya. Ni yang menjadi faktor yang menyebabkan kita ni complacent ataupun ni kita tak ambil berat, ya. Kita rasa selesa dengan keadaan kita macam mana sekalipun kita Islam. Tapi bila kita duduk dalam masyarakat yang bukan Islam dan kita nampak bahawa masyarakat bukan Islam ni dari segi perangai dia, dari segi macam nampak macam tak ada banyak beza dengan diri kita pada asalnya, ya. Lalu kita kata mesti ada beza. Sepatutnya kita ni sebagai orang Islam, ya, takkanlah kita boleh buat macam dia orang buat, boleh berperangai macam dia orang perangai dia orang dan sebagainya. Apa bezanya kita dengan mereka, kan? Tu yang mungkin di situlah yang mula mencetuskan minat untuk nak menilai diri kita sendiri, ya. Dan ramai juga yang pelajar-pelajar kita memang dia rasa memang lebih selesa lah dengan cara Mak Saleh, dan dia pun jadi lebih Mak Saleh daripada Mak Saleh pun ada juga, ya. Tapi ada juga, tapi bagi kita merasakan bahawa sepatutnya mesti ada beza. Dan kenapa kita, dan di situlah kita mula belajar
Dan pada masa itulah baru kita difahamkan bahawa sebenarnya Islam ini bukan terletak pada nama, bukan terletak pada bangsa, bukan sesuatu yang kita ni dilahirkan dan semestinya kita Islam, walaupun dalam IC tulis Islam, walaupun dalam surat beranak tulis Islam, tapi sama ada Allah Ta'ala terima kita sebagai Islam ataupun tidak, itu isunya. Ya? Dan disitulah yang mana yang kita bila kita ambil, kita dah dapat kefahaman yang seperti itu, iaitu tak semestinya kita ni bila kita ni dilahirkan sebagai Islam maka Allah akan terima kita sebagai orang Islam. Maka disitulah baru kita nak ambil berat tentang apakah sifat-sifat yang semestinya ada pada orang Islam yang akan memungkinkan kita ni akan diterima oleh Allah Ta'ala, ya, bukan diterima oleh masyarakat tetapi diterima oleh Allah Ta'ala sebagai seorang Muslim yang sebenar. Dan disitulah barulah kita cuba ambil berat dan nak belajar dan nak amalkan Islam kita. Sedangkan sebelum itu, kalau kita duduk dalam masyarakat kita, kita rasa ianya merupakan satu perkara yang tidak boleh dipersoalkan oleh sesiapa. Saya orang Islam, ya, saya mati orang Islam, ya. Tapi soal Allah terima tak Islam kita, wallahu alam, tu pun tak pernah terfikirlah kita kan sebagai satu perkara yang perlu kita nilaikan diri kita sendiri dan sebagainya, ya. Wallahu alam. Mungkin itulah sebagai jawapan saya kalau sebagai nak jawab kenapa perubahan tu boleh berlaku semasa kita berada di UK dan bukan di Malaysia itu sendiri. Alhamdulillah, jawapan yang amat menarik, di mana apabila kita merasa bahawa Islam itu adalah hak kita, jadi kita tak ada usaha untuk memahami agama kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita nak ikutkan, kalau kita tak cuba dalami agama kita sendiri sebenarnya banyak yang tak faham tentang agama kita. Jadi soalan seterusnya saya nak tanya YB ialah berkenaan dengan fungsi masjid dan ilmu. Jadi saya nampak di Malaysia masjid-masjid kita ialah kebanyakannya digunakan untuk hari-hari tertentu dan acara-acara tertentu. Contoh, orang Melayu kita sangat memenuhi masjid bila Khamis, malam Jumaat, baca Yasin, makan kambing. Tapi hari-hari lain kita tengok masjid amat kosong. Jadi saya nak tanya pada YB, apakah punca ini dan macam manakah kita boleh kembalikan jemaah-jemaah kita ke masjid? Baiklah, saya rasa kita pun semua dah mula memahami bahawa sebenarnya masjid ni adalah satu institusi yang cukup penting di dalam masyarakat Islam khususnya, yang mana perkara ini jelas apabila kita kaji apa yang telah berlaku pada zaman Rasulullah SAW bila berlakunya hijrah. Perkara yang terpenting yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah untuk mendirikan masjid, kerana masjid itu adalah sebagai nadi kepada sesebuah masyarakat ataupun sesebuah community lah. Kalau kita ada di TTDI ni, Masjid Al-Iqtisam ni, sepatutnya ianya adalah sebagai pusat yang menyatu padukan umat Islam. Ianya menjadi sebagai pusat di mana kita beramah mesra dengan masyarakat. Ianya tempat di mana kita bina ukhuwah di kalangan masyarakat, kita binakan hubungan kekuatan umat melalui kerja-kerja kebajikan, melalui segala maklumat dan pengetahuan tentang masyarakat kita sendiri. Kita tahu siapa yang sakit, siapa yang miskin, siapa yang susah, siapa yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Maka dengan itu ianya menjadi tempat untuk membina ukhuwah di dalam masyarakat itu sendiri. Pada masa yang sama, ianya juga menjadi sebagai pusat pembinaan ilmu, ya, pembinaan akhlak dan sebagainya. Maka bagi umat Islam itu masjid itu adalah bagaikan sebagai dia punya nadi dia, ya, dia punya jantung dia yang menggerakkan keseluruhan masyarakat. Tetapi kalau dalam keadaan kita umat Islam sekarang ini, masjid di dekat negara Malaysia ni ianya dijadikan sebagai syiar, ya, sebagai syiar. Wujudnya masjid itu maknanya tanda bahawa negara ini negara umat Islam, ya. Bila dia orang bina masjid dekat KLIA dulu, saya ingat lagi bila dihujahkan bina masjid yang besar dekat KLIA, jauh pula daripada terminal itu.
dia ditanya kenapa, kerana walaupun tak ada orang keliling, tak ada karya, ya, tapi dijawab ianya adalah supaya bila orang landing dekat KLIA, dia nampak masjid, dia kata ini negara orang Islam. Itu je lah. Sama ada orang ke tak ada orang ke, ya, tu tak diambil kira. Lalu ianya sebagai syiar, ya. Dan inilah di antara masalah kita sebagai umat Islam, ya. Sebenarnya syiar kita ni bukan masjid, syiar kita sebenarnya akhlak orang Islam. Ni yang kita kena faham, ya. Kita ni di mana saja kita pergi, kitalah yang membawa simbol ataupun membawa image Islam itu, ya. Syiar kita ialah akhlak kita. Kalau akhlak kita ni rosak, walaupun masjid berdiri megah, ya, dan belanja sampai beratus juta bina masjid, ya, tetapi akhlak umat Islam rosak, ya, maka Islam itu tidak akan dapat dizahirkan kehebatannya dan kebenarannya. Kerana batu, marmal ataupun apa saja yang digunakan untuk membina masjid itu, ianya tidak dapat menjadi sebagai hujjah akan kebenaran Islam, ya. Yang akan menjadi hujjah akan kebenaran Islam itu adalah akhlak orang Islam itu sendiri, ya. Dan masjid ini adalah pusat untuk mencorakkan akhlak orang Islam, ya. Tetapi malangnya ianya dijadikan syiar dan akhlak orang Islam rosak, maka akhirnya orang bukan Islam yang hidup bersama dengan umat Islam seperti mana di negara Malaysia ini dah 50 lebih tahun selepas merdeka, kita dah duduk sebelah menyebelah dengan orang bukan Islam, tetapi orang bukan Islam dia tak nampak lagi kebenaran Islam, ya. Kenapa dia tak nampak kebenaran Islam? Kerana Islam tu di syiarnya adalah masjid. Yang masjid ni orang bukan Islam pun tak dijemput untuk nak pergi, dan akhlak orang Islam pun tidak menzahirkan kebenaran Islam, ya. Kerana sebenarnya matlamat yang sepatutnya ataupun hubungan yang sepatutnya yang wujud ialah masjid itu adalah pusat untuk membina umat Islam, dan syiar Islam adalah daripada akhlak orang Islam itu sendiri, ya. Tapi bila dia alihkan syiar Islam tu kepada masjid, dia anggap bahawa bila kita buat bangunan yang cantik dan sebagainya maka orang akan tertarik pada Islam. Sebenarnya ianya tidak mencapai matlamat yang seperti mana yang diinginkan. Sebenarnya yang boleh menarik orang bukan Islam kepada Islam ialah akhlak orang Islam, dan ianya akan hanya tercorak apabila masjid itu dikembalikan sebagai pusat pendidikan, pusat kemasyarakatan, pusat hubungan dan ukhuwah umat Islam, ilmu umat Islam dan sebagainya, seperti mana yang sepatutnya. Sekarang ni masjid-masjid ni di negara Malaysia, termasuklah Malangnya, di negeri Selangor pun masih lagi di bawah kawalan, ya. Kadang-kadang ada golongan-golongan yang tertentu dia tidak mahu masjid-masjid ini terlalu bebas, terlalu banyak kegiatan, ya, menyulitkan bagi mereka. Kalau umat Islam ni menjadi sebagai umat yang benar-benar berilmu, memahami Islam, berakhlak mulia dan sebagainya, ianya akan menjadi masalah bagi mereka, kerana banyak yang mereka nak lakukan mereka tak dapat lakukan sekiranya umat Islam mempunyai ciri-ciri yang seperti mana yang sepatutnya, iaitu inginkan keadilan, menentang kezaliman, tolak rasuah, tolak penyelewengan, menghormati orang bukan Islam, tolak perkauman, tolak politik kaum dan sebagainya. Maka aspek-aspek yang seperti ini akan merosakkan status quo yang sedia ada. Maka untuk nak kawal benda itu, dia tentukan bahawa masjid-masjid ini pun jangan terlalu Islamik, terlalu baik, terlalu mendidik masyarakat sehingga masyarakat faham tentang Islam dengan cara yang terlalu jelas, ya. Biarlah umat Islam ni kabur-kabur, ya. Dia kalau dia nak faham tentang Islam tu, dia buka kitab tentang taharah, lepas taharah tu dia tentang semayang, lepas tu tentang puasa, lepas tu tentang zakat, lepas tu tentang nak pergi haji, lepas tu bila dah habis tu balik-balik kepada bab taharah dia balik, ya. Itu je lah. Lalu bila orang tanya Islam tu apa? Oh, Islam ni bab kitab fiqh, ya. Apa dia? Tentang nak ambil air semayang macam mana. Itulah yang dia faham tentang Islam. Tapi konsep Islam itu, mana Islam memberikan kedudukan dan martabat yang tinggi kepada manusia. Manusia ini adalah makhluk yang sebaik-baik kejadian, bahawa manusia ini adalah khalifah Allah di atas muka bumi, bahawa manusia ini tak boleh dilayan sebagai binatang, kambing, lembu, masukkan dalam kandang ikut sesuka hati, ataupun dipenjarakan, ataupun dipukul, dibelasah dan sebagainya. Tetapi manusia ini adalah sebagai milik Allah Azza wa Jalla, yang mana mesti dilayani dengan baik dan cara yang terhormat.
ya. Tapi ini semua dia tak nak ajar, ya. Dan inilah masalah yang kita hadapi. Lalu untuk kita nak zahirkan kehebatan Islam itu, masjid-masjid dan surau-surau mesti dibebaskan daripada kongkongan, ya, yang ingin dikenakan ke atas masjid-masjid dan surau-surau sehingga tidak dapat memainkan peranan untuk mencorakkan masyarakat dan umat Islam itu sendiri. Macam mana nak panggil orang Islam datang ke masjid? Ini memang satu soalan yang sukar lah, ya, untuk kita nak berikan jawapan yang mudah. Kerana seperti mana yang saya sebut, masalah yang kita hadapi ialah masalah complacency, ya. Masalah di mana orang Islam dia rasa aku dah Islam, macam mana pun aku masuk syurga, ya. Ni yang tanggapan dia bahawa oleh kerana dia ni dilahirkan sebagai orang Islam, dia ni ada nama orang Islam, ID dia dah tulis Islam, dia kata dah tak ada benda dah, yang masjid ni has nothing to offer me, tak ada benda yang saya perlu pergi ke masjid, tak ada benda yang saya perlu kerana saya ni dah orang Islam. Macam mana pun mati pun saya tetap akan masuk syurga. Inilah yang penyakit yang telah pada satu ketika menimpa Bani Israel, kaum Bani Israel, Yahudi, yang dulu juga mempunyai sifat-sifat dan tanggapan yang seperti itu yang ditegur di dalam Al-Quran, ya. Iaitu yang memberikan gambaran bahawa walaupun kalau masuk dalam neraka pun masuk neraka buat sekejap saja, akhirnya saya akan masuk syurga juga, ya. Sedangkan itu bukan hak kita. Kita ni Islam atas dunia, tapi yang penting Allah kena terima kita sebagai orang Islam. Yang tu yang terpenting, dan itulah yang kita kita kena usahakan, ya. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran YB Nurul Izzah, kita dah lengkap panel kita. Jadi alhamdulillah juga, saya rasa saya akan skip terus soalan yang saya dah tanya pada YB Khalid. Alhamdulillah YB Nurul Izzah baru balik daripada program Tarik Ramadan. Jadi sebelum tu saya nak introduce sedikit saja tentang YB Nurul Izzah. Kebanyakannya orang dah kenal kononnya siapa YB Nurul Izzah ni, sebab basically people will know her sebagai anak saudara Anwar Ibrahim. Tapi kebanyakannya kita tak tahu banyak tentang diri dia. Jadi bolehlah saya ulang sedikit. YB Nurul Izzah lahir pada tahun 1980, bermakna dia tahun ni 32 tahun. Okay, she doesn't like people to announce that, but that's a fact. Okay, she's 32. Okay. Dia belajar di Unitan dan menyambung pelajarannya di University John Hopkins. Okay, and then dia sekarang ni berkeluarga, mempunyai 2 orang anak. Kita ada sedikit perbezaan yang kita nak highlight tadi. YB Khalid ialah orang yang bergalangan, bergerak daripada seluruh Malaysia. Sementara itu YB Nurul Izzah ialah orang yang boleh dikatakan dibesarkan, dilahirkan di Kuala Lumpur. Jadi satu lagi pandangan yang berbeza ialah YB Nurul Izzah ialah seorang wanita. Jadi kita boleh dapatkan pandangan daripada seorang wanita punya point of view. Jadi saya mulakan soalan yang pertama untuk YB Nurul Izzah ialah untuk berkongsi sedikit dengan kita punya sahabat-sahabat di bawah, pengalaman-pengalaman awal YB Nurul Izzah berkenaan dengan YB Nurul Izzah dan masjid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yes, agak unik sedikit kerana selalunya kalau saya diperkenalkan dia tak umur saya. Terang macam tu. Memang orang tahu. Boleh di Google ke, pergi layari laman web, semua tahu. Tapi tak adalah diumumkan, saya tersentak sedikit. Tapi okey, alhamdulillah, inilah caranya kita terbuka dan kita mengetengahkan fakta. Soalannya tentang bagaimanakah saya mula-mula mengenali masjid. Saya fikir mungkin memori yang terdekat atau yang paling saya ingati bila bercakap dalam masjid ini adalah berkisar tentang konsep usrah. Kerana kami sekeluarga, semasa ayah saya atau ayah kami dipenjarakan, kami seringkali mengadakan usrah, kadang-kala di rumah tapi kadang-kala di masjid yang berdekatan dengan rumah yang dikelolakan oleh Dr. Abdullah Yassin. Dan Dr. Abdullah Yassin ini satu perkara yang beliau mengajar saya dan adik-adik adalah konsep tauhid yang amat utuh, amat penting dalam mana-mana ya, anak-anak itu membesar. Dalam perkara lain kita mungkin boleh perbaiki, pelajari, tapi konsep tauhid pada saya lah yang paling bernilai. Dan kerana itu seringkali bila orang bercakap tentang masjid, saya tidak terhadkan
masjid itu sebagai tempat solat di mana kita mungkin kalau mendekat dengan Ramadan ini, tarawih dan sebagainya, tapi sebenarnya adalah pusat di mana komuniti ilmu itu bercambah, di mana anak-anak keluarga mendapat keutuhan, sumber kekuatan. Dan kalau kita boleh lihat konsep masjid itu dengan lebih besar, mungkin kita dapat lagi bukan saja mengimarahkan, tapi benar-benar menyelami makna menjadi seorang Muslim dan makna kita bila bergerak, berdiri di atas muka bumi ini, masuk dalam bidang politik, YB Khalid, dan akhirnya jelas dengan hal tuju kita. Jadi itu yang saya sedar bila saya ingat bila terus spontan tanpa diberi ruang untuk berehat, ditanya soalan oleh moderator. Ya, dan kebetulan sebelum saya datang saya solat dulu. Saya tahu saya lewat, tapi yalah, the first and foremost you have to fulfill your prayers. Dan kemudiannya kita jawab soalan moderator. Terima kasih. Jadi alhamdulillah kita mendengar jawapan daripada YB Nurul Izzah dan YB Khalid. Dua-dua berkata ialah masjid harus dilihat bukan sekadar tempat sembahyang. Dua-dua bersetuju bahawa masjid perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar. Dua-dua juga bersetuju bahawa masjid sepatutnya menjadi jantung satu masyarakat. Jadi soalan seterusnya, saya rasa soalan yang agak panas sikit. Saya nak tujukan kepada YB Khalid. Bagaimana pendapat YB Khalid dengan peranan Majlis Ugama dalam membantu urusan ini di masjid? Saya dah kena dakwa oleh Jabatan Agama Islam Selangor kerana memberikan ucapan di dalam masjid tanpa tauliah. Ya. Lalu moderator ni nak timbulkan masalah sikit ni dengan nak menjadikan lagi teruk. Bagi saya ialah seperti mana yang saya sebutlah tadi, dia konsep masjid tu sendiri macam mana. Lalu bila ada orang yang nak cuba kawal masjid, dia atas alasan ajaran sesat. Saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan lah ya. Ayah Pin ni dia tak ajar dalam masjid. Ya. Yang mana ajaran sesat ni dia takkan ajar dalam masjid. Tu kita boleh jamin. Ya. Kerana bila orang yang bawa ajaran sesat, kalau dia bawa ke masjid, sudah pasti orang akan dengar dan orang akan ambil tindakan. Ya. Kerana pada dasarnya kebanyakan daripada kita umat Islam ni, kita ada fahaman yang asas dan kita boleh kenal lah mana yang ajaran yang sesat, seperti ajaran yang Rasul Melayu tu, Ayah Pin dan sebagainya. Ini semua tak ajar di masjid. Ya. Lalu alasan bahawa nak bercakap di masjid mesti ada tauliah dan sebagainya, semua atas sebab nak halang ajaran sesat, itu sebenarnya adalah bagi saya hanya alasan. Ajaran sesat tak diajar di masjid. Ianya akan diajar di tempat-tempat yang tersembunyi, ya. Pasal dia pun tahu dia tak betul, ya, dan dia akan buat di tempat yang mana pihak penguatkuasa takkan tahu dia buat kuliah dia dan tak ada orang akan ambil tindakan, ya. Tapi apa yang dilakukan ialah satu usaha untuk nak kawal. Dia nak kawal supaya orang Islam ni dia punya kefahaman terhadap Islam itu terhad kepada satu tahap yang tertentu, iaitu khususnya berhubung dengan ibadah khususiah semata-mata. Ya, saya sendiri dalam saya punya proses nak mempelajari Islam dan mengenali Islam, saya ingat ada satu ketika saya pernah minta daripada mak dengan ayah saya, dan saya cerita ni bukan kerana saya nak menyalahkan mereka ataupun mempelekehkan mereka, ya, kerana mereka lah yang mendidik saya dan memberikan asas-asas keagamaan, ya, tetapi nak berikan kefahaman ataupun nak memberikan penjelasan tentang kefahaman masyarakat pada ketika itu. Pada ketika itu saya pernah minta daripada mak saya dengan ayah saya beli Quran yang ada terjemahan. Pada masa itu saya tingkatan 5. Ya, saya minat nak belajar baca Quran, kita tak faham. Lalu kita minta ada dia punya terjemahan dengan tafsir dia. Ya. Tapi mak dengan ayah dia kata lebih baik jangan. Kerana apa? Kerana takut bila kita cuba memahami agama itu atas usaha sendiri tanpa ada guru dan sebagainya, akhirnya kita ni akan gila isim dan sebagainya. Ya. Lalu pada masa itu beli Quran dengan tafsir ataupun terjemahan ini memang benda yang pelik.
saya nak cerita. Mungkin tuan-tuan yang mana yang umur baru 40, yang muda macam Nurul Izzah dan sebagainya, dia tak alami Pasal sekarang ni banyak dia punya tafsir-tafsir dan terjemahan-terjemahan yang available, yang wujud di dalam pasaran. Tapi pada masa saya, kita nak dapat terjemahan tu pun dianggap sebagai satu perkara yang mungkin akan menyebabkan kita ni keliru dan kita akan sesat. Lalu lebih baik tak payah. Baca je lah yang mana yang dalam bahasa Arab, betulkan tajwidnya, dan baca yang kerap dapat berkat, dapat pahala dan sebagainya, dan begitulah. Lalu Islam tu memang nak dikawal dan telah dikawal pada satu ketika hingga sekarang ini, di mana dia tidak mahu kita ni memahami Islam itu sebagai lebih daripada apa, lebih daripada persoalan ibadah khususiah dan persoalan pribadi, dan kefahaman bahawa soal nakkan pemerintahan yang berasaskan kepada Islam, nakkan perundangan yang mengikut kehendak Islam, nakkan sistem hidup yang dicorakkan sepenuhnya oleh Islam dan sebagainya, memang merupakan satu perkara yang ingin dihalang dengan diberikan gambaran bahawa inilah golongan yang pelampau lah. Dulu zaman saya dia panggil dakwah songsang lah dan sebagainya lah, macam-macam tapi sekarang ni walau apa sekalipun yang mereka lakukan, macam tudung ni kan, tahun bila saya mula-mula mengenali Islam dekat UK, orang rumah pakai tudung. Pelajar-pelajar Malaysia yang lain ni tahun 70-an, 74, 75. Kalau tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee, mana ada wanita pakai tudung, ni bukan lakonan, tapi memang suasana masyarakat tahun 50-an, 60-an dan masa itu begitu. Tudung ustazah pun letak tudung atas selendang atas bahu tapi ini semua peningkatan hasil daripada kefahaman. Bila orang rumah saya pakai tudung, ada yang pelajar-pelajar yang lain yang rentap ni nak bawa fahaman yang dakwah songsang pada masa itu. Kerana kita ni di antara generasi tahun 70-an, di antara generasi yang pertama. Kalau tengok dalam cerita P. Ramlee tahun 50-an, 60-an, itulah masyarakat Melayu. Dengan dia punya night club dia yang kisah-kisah dululah kan. Yang dizahirkan, itulah keadaannya sebenarnya. Lalu inilah menunjukkan bahawa ada peningkatan, dan peningkatan ini yang diusahakan untuk dihalang. Tetapi alhamdulillah ianya dapat diatasi, dan sekarang ini kita nampak bahawa masyarakat pun inginkan masjid dan surau dibebaskan. Di negeri Selangor alhamdulillah sekarang ini siapa yang jadi nazir masjid, siapa yang jadi AJK dan sebagainya bukan ditunjuk oleh adun. Kalau zaman dulu sebelum kita ambil alih, adun yang pilih siapa yang jadi pengerusi, siapa yang jadi nazir. Tak adalah pemilihan yang seperti mana yang kita adakan sekarang ini, yang mana kita nak supaya ahli karya ambil berat tentang soal masjid, siapa menguruskan masjid, siapa mentadbirkan masjid, orang yang nak jaga masjid tu nak ditanggungjawabkan untuk mengimarahkan masjid. Nazir itu mesti ada asas-asas keagamaan, dia pun boleh beri kuliah tazkirah, dia pun boleh beri khutbah dan sebagainya. Ini semua keperluan-keperluan yang kita tingkatkan. Kerana apa? Kerana kefahaman masyarakat pun sudah improve. So quality of masjid pun insya-Allah will improve. Dan dengan itu, akhirnya peranan masjid yang seperti mana yang kita inginkan akan dapat kita capai, walaupun ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk nak cuba halang lah. Nak kekalkan kefahaman dan peranan yang seperti mana yang lama. Itulah saya rasa saya jawab. Tak tahulah jawab ke tak soalan dia. Jadi kita minta YB Nurul Izzah untuk komen sedikit. Mungkin komen dia berbeza sedikit, di mana di wilayah persekutuan kita maknanya Pakatan Rakyat belum lagi memerintah. Jadi kita minta komen sama ada sama ataupun tidak suasana di wilayah. Terima kasih. Saya sebenarnya tertarik dengan jawapan YB Khalid. Kan ibu saya pun menceritakan cerita yang samalah semasa beliau di Dublin. Orang panggil the Chinese nun, muka dalam macam Cina, pakai tudung. Tak ada ramai yang memakai tudung ketika itu. Jadi sememangnya ada proses yang saya fikir ada juga kita terkesan dengan the Iranian Revolution. Kalau sekarang orang bercakap tentang apa yang berlaku di Mesir dan Timur Tengah, tentunya yang menggamit imajinasi rakyat Muslim di Asia Tenggara itu
revolusi di Iran dan seterusnya melihat perkembangan Islamisasi pada tahun 80-an. Tapi yang saya ingin sebut di sini berbalik kepada soalan ataupun komentar moderator di peringkat wilayah persekutuan. Saya fikir kerana itu penting bila kita bercakap tentang institusi masjid. Kita mahu ia menggambarkan prinsip Islam atau contoh Islam yang terbaik. Saya nampak memang kalau bercakap dari segi pengalaman di wilayah persekutuan agak kasar kami kalau bercakap tentang saya sendiri nak masuk ke masjid untuk program-programnya memang dihalang, pelantikan dibuat oleh Jawi dan Jabatan Agama Islam peringkat wilayah persekutuan, dan ini pada saya bukan sekadar kita nak kata tak adil pada pembangkang, tidak. Sebenarnya ia menghancurkan nama Islam di mata orang lain. Ada beberapa isu berkait dengan rasuah, salah guna dana masjid, termasuk Masjid Abdul Rahman, Masjid Ar-Rahman di Universiti Melaya. Ini pun dibangkitkan oleh karya masjid sendiri. Dan saya teringat kata-kata Tariq Ramadan. Tadi saya lewat kerana program beliau, di mana beliau menyatakan ada jurang hari ini. Jurang antara para ulama yang sibuk mengeluarkan fatwa. Ada di antaranya seperti dakwah kekal, kan penggunaannya, yang langsung tak menyentuh keperluan masyarakat, realiti masyarakat masa kini. Tapi jurangnya wujud antara para ulama dan para politik, penggiat atau pelaksana politik yang kadang-kadang tidak ataupun lupa untuk mengekalkan dengan tradisi keilmuan, mengekalkan keep up to date dengan ajaran-ajaran contemporary Muslim scholars. Dan kerana itu saya fikir kita kadang-kadang tak menghargai kalau ada ahli politik yang boleh mengupas, yang boleh memberi tazkirah di masjid dan sebagainya. Bukan sekadar jadi imam, siapa-siapa boleh jadi imam sebenarnya. Tidak ada pengkhususan ataupun syarat yang lebih berkait di situ, tapi isu usrah memberi tazkirah yang pada saya merupakan salah satu our core strengths. Jadi bila kita boleh melihat hubung kait dan bukan sekadar ulama biasa. Ulama yang saya bayangkan ini ulama yang dicerakinkan dalam cerita Tun Sri Lanang. Ulama yang berani berkata, berani melawan raja kalau perlu nasihat daripada ulama tersebut. Jadi saya fikir semua ini walaupun ada dalam cerita sejarah Melayu, Tun Sri Lanang, tapi seolah-olah tidak mendapat aplikasi nafas baru dalam zaman masa kini. Jadi peranan bila punyai ulama ataupun punyai pimpinan politik yang mampu kurang-kurangnya bersuara di masjid, menjadi satu model ataupun contoh source of inspiration pada masyarakat itu sangat penting. Itu pertama. Dan ia berkait dengan kadar bagaimana dipolitikkan pelantikan AJK ke pengurusi masjid itu sendiri. Jadi pada saya, kita seolah-olah menggali lubang kubur kalau kita tak ada keyakinan, dan bukan sekadar mereka yang menyokong satu belah pihak. Pada saya perkara ini perkara prinsipal yang harus kita ambil dengan keberanian bersama kerana ada impaknya kepada masyarakat, tak kira anak orang yang sokong kerajaan pusat atau sokong kerajaan negeri. Ini yang lebih perlu, wajib didahulukan. Jadi pada saya mahu di masa hadapan visi saya, kaitan antara para ulama dan juga ahli politik itu perlu dipertingkatkan, di mana bukan sahaja kita memandang tinggi dengan dalam definisi ulama, ini yang disebut oleh Tariq Ramadan. Definisinya itu juga mereka yang punyai specialization, para doktor, para yang sarjana dalam bidang akademik, dalam bidang ekonomi. Mereka ini harus digandingkan dengan rapat dengan para ulama supaya the ethics of Islamic governance dapat ditonjolkan dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Kita bukan sekadar nak gantikan McDonald's dengan McDonald's yang halal, tapi
kita perlu memberikan alternatif yang terbaik yang setaraf dengan apa yang kononnya diwar-warkan oleh Barat. Jadi ini semua berkait dengan masjid pada saya, kerana itulah muka orang Islam. That is our face to the masses. Kalau itu pun kita tengok, kira substandard punya pentadbiran. Jadi bagaimana nak meyakinkan bahawa kita ini sebenarnya we are the best, we are the chosen ones. Jadi pada saya, mahu tidak mahu, perkara ini harus ditolak, di mana perlakuan mempolitikkan masjid, melantik orang yang setengahnya tak tahu baca Quran pun jadi setiausaha masjid, minta maaf nak kata, memang kita kena tolak. Kerana seperti biasa, kita merupakan komuniti yang saling bergantung, dan kalau tidak ada keberanian untuk mengatakan tidak kepada sesuatu yang melakukan pembodohan rakyat terbanyak, makanya kita sendiri yang akan rugi. Terima kasih. Alhamdulillah, satu komen yang menarik dan suasana makin panas ya. Jadi kita amat bersetuju di mana sepatutnya ruang-ruang masjid itu dibuka selebar-lebarnya dan ilmu disebar sejauh-jauhnya supaya umat Islam mampu berfikir. Inilah kelemahan umat Islam sekarang, tidak mampu berfikir. Jadi apabila ulama diletakkan di atas, terpaksa para pemimpin mengikut ulama, bukannya ulama mengikut selera para pemimpin. Ini amat penting. Tak kira fahaman mana kita setuju, kita sokong ulama sentiasa di atas, umara di bawah. Bukan apa yang terjadi sekarang ni. Okey, jadi kita nak sejukkan sikit keadaan, kita tukar sikit tajuk, kita channel lain sikit tajuk. Yang ini kita nak tengok daripada segi polisi PR ni. Kita tengok sejarah Islam, rumah pertama yang dibina di dunia ialah Kaabah. Kaabah ialah rumah pertama yang Allah bina di dunia. Yang pertama, apabila hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, perkara pertama yang dibuat ialah masjid, iaitu di Quba. Cuma kita nak minta pendapat YB, kenapa dalam perancangan bandar kita, masjidlah perkara yang terakhir developer buat? Dan apa PR akan buat tentang perkara ini? Silakan YB. Baik. Nak kata nak sejuk tapi bertambah panas ya. Yalah. Ni mungkin this is the apa yang di amalkan selama ini ya, di mana di dalam semua pembinaan rumah-rumah semua dah dijual, semua dah ada penghuni, barulah walaupun tapak masjid awal-awal dah ada ya. Dan apa yang akan dilakukan ialah site office developer itu akan diubah suai sikit untuk dijadikan sebagai surau ya. Itulah yang amalan yang biasa. Mungkin di antara sebab ialah kerana masjid kita ni dalam takrif masjid tu anything below 20 million bukan masjid kot. Ni mungkin masalah kita kan. Kalau saya pergi ke Saudi, saya tengok masjid tu 400 meter, 500 meter ada satu masjid. 400-500 meter ada satu masjid. Surau tak ada. Ya, istilah surau ni saya pun tak faham. Mungkin saya jahil ya, tapi tak pernah saya jumpa surau ya sebagai satu institusi yang diwujudkan yang mana dengan itu dah ada banyak surau barulah ataupun surau ni semua letak di bawah satu masjid dan sebagainya. Sebenarnya rugi ya kita sebagai orang Islam bila ada surau dan kita pergi solat di surau dan kita tak pergi solat kat masjid. Ya, kerana dari segi dia punya balasan dia, pahala dia secara resminya yang kita akan dapat pahala yang lebih di masjid ataupun kita beriktikaf di masjid. Tapi bila dekat surau ni kita pun dah tak tahu macam mana nak letak di kategori mana ya. Sepatutnya pandangan saya lah, semua perlu dijadikan sebagai masjid. Dan biar masjid itu memang community based, di mana imam dan pengerusi surau ataupun masjid
dia kenal semua ahli karya dia. Ya, bukan seperti sekarang ini ada satu masjid, masjid tu di bawah masjid tu ada dalam berapa belas surau, ya, dan bila Ibn Azim masjid ni dia tak mampu nak kenal semua yang di dalam seluruh kawasan tu pasal terlalu ramai, ya. So dari sudut itu pun dia punya ukhuwah dia punya pengurusan dan kepimpinan yang dia nak berikan kepada masyarakat tu pun agak sukar, ya, kerana orang tak kenal dia terlalu ramai untuk dia nak kendalikan seorang diri, ya. So mungkin di antara faktor yang menjadikan ianya agak sukar ialah dengan ada institusi surau ni, dan surau ni lah yang selalu akan disediakan dulu. Masjid ni pula bila dia dah dibina, dia akan cater untuk lebih daripada satu taman. Katakan kalau macam satu masjid tu dia banyak taman dan sebagainya yang akan jaga yang akan lalu dia nak tunggu keliling tu semua dah besar, surau ada, lepas tu masjid ni nak kena dapat dalam 20 juta, lalu dia tunggu kemudian baru dia bina. Pasal bila dah masyarakat dah well established, duit pun dah ada dan sebagainya. Lalu saya rasa mungkin di sudut itu pun perlu dikaji. Kalau kita boleh terima kaedah Rasulullah SAW di mana masjid tu dibina, walaupun masjid itu dibina dengan batang korma, dengan pelepah korma, tapi itulah masjid, dan mungkin ianya tidak menjadi satu masalah, ya. Tetapi kalau kita punya fahaman masjid ni mesti 20 juta ke atas barulah masjid, kubah besar macam tu, menara masjidnya macam ni barulah masjid, itulah menjadi problem dari segi the financial aspect bagi mana-mana developer untuk nak start bina masjid dulu, baru dia nak bangunkan bandar dia, ya, kerana investment terlalu tinggi. Bandar rumah dia tak tahu siap tak siap, ada orang beli tak ada orang beli ke apa. So kaedah tu tak berapa betul dari sudut itulah, ya. Tetapi kalau kita bina, kita boleh terima kaedah yang macam masjid tu ataupun surau tu adalah masjid. Bina surau tu dulu, nak start bina pun dia punya kontraktor dan sebagainya pun, pekerja kontraktor dia pun semua boleh manfaatkan surau itu. Itulah tapak asasnya. Dan selepas itu bila dia bina di keliling, lepas tu maknanya kita asaskan dengan surau ataupun tempat semayang, rumah Allah dululah, ya. Ni pasal bab surau ni saya pernah tanya juga, tapi ustaz-ustaz, tapi yalah diorang pun tak berapa setakat ni lah yang mana yang saya dapat jawapan pun saya pun kurang yakin lah sejauh mana ketepatan jawapan berhubung dengan istilah surau dengan masjid, dan kenapa diadakan masjid dan surau, dan kenapa surau tak boleh diterus dinamakan sebagai masjid, ya. Itu soal pentadbiran yang nak jawab mungkin Jabatan Agama Islam Selangor sendirilah, ya. Wallahualam. Saya mungkin nak menambah dalam bab tidak adanya penubuhan masjid di satu perumahan dan sebagainya. Sebenarnya dalam mana kelulusan kalau di Kuala Lumpur tu, bukan sahaja masjid tapi infrastruktur jalan yang tak dilebarkan, sekolah yang tidak dibina, memandangkan sebelum dapat kelulusan tentu ada standard operating procedure, ada garis panduan yang wajib dipenuhi. Tapi bila dah ada yang boleh dibeli, ada rasuah berlaku, maka terbina bangunan serba tinggi tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu. Bukit Beruntung itu satu contoh yang sangat baik. Saya terbaca artikel dalam The Edge yang menyatakan, ya masalah pelbagai, tapi nak menyelesaikan sekarang bila dah bina kawasan perumahan tanpa langsung infrastruktur sokongan. Orang tinggal sana nak hantar sekolah kat mana? Budak-budak. Kan lepas tu hospital pun tak ada. Jadi memang keseluruhan projek itu design to fail. Samalah kalau kita melihat kepada era kiranya pembangunan. Pada saya undang-undang ada. Isunya kita kena pastikan ia dilaksanakan mengikut garis panduan yang wujud. Nak bagi kelulusan kena penuhi kesemua kriteria, termasuklah kalau majoriti, ya, dilihat
Dan di Malaysia ini 60% masyarakat Melayu Muslim. Itu anggaran. Dan ke depan pun peratusan masyarakat Cina dan India akan lebih mengecil. Itu hakikat realiti demografi daripada kadar kesuburan yang dialami oleh pelbagai masyarakat. Jadi pada saya, for urban planning is not impossible. We have 28 million people yang perlu bersikap pragmatik, pastikan keputusan pelaksanaan dibuat mengikut perencanaan yang baik. Tapi kalau tiba-tiba, alamak, I want to build a Kuala Lumpur International Financial District dan kemudian dipindahkan daripada bangunan-bangunan yang sedia ada di Kuala Lumpur, maka akan wujud property overhang di Bukit Bintang kerana mereka akan pindah. Di KLCC mereka akan pindah, ada insentif kalau bina buka syarikat di KL IFD. Jadi pada saya berbalik kepada perencanaan kerana di Tokyo pun, di Seoul di Korea, South Korea, mereka buat macam International Financial District tapi dalam masa beberapa bulan 100% full occupancy dan dia dapat merangka kerana dia merancang demografi, planning syarikat mana yang akan bertempat di sana tanpa beri impak kesan kepada industri yang sudah sedia wujud. Jadi saya lebih suka melihat dengan lebih besar. Isu masjid ya, tapi keseluruhannya bila kita benarkan perencanaan yang tempang memang akan gagal. Isu kedua yang berkait juga dengan YB Khalid, apa yang disebut pengalaman saya sendiri. Saya tidak mahu kita jatuh dalam kategori bila kita mahu sangat nak bina masjid yang begitu gah, yang begitu besar dan paling cantik di seantero dunia. Kita buat, kita bina, tapi dalam pada masa yang sama kita tak hargai masjid yang sudah sedia wujud, yang ada nilai sejarahnya, dah ramai orang pergi, tak mau nak robohkan, nak bina masjid yang baru yang boleh bubuh nama ukiran dia, nama yang bina tu, yang bagi sponsorship. Ini penting. Kenapa? Pada saya kita hilang nilai. Saya nampak kita langsung tak menghormati sejarah di bumi kita, termasuklah masjid. Banyak benar masjid-masjid lama yang saya fikir mungkin agak usang, tapi tak semestinya, tak bermaksud kita kena robohkan. Tak bermaksud, okey lepas ni kita kena panggil arkitek daripada Jepun untuk bina sesuatu yang lebih baru, lebih dinamik, sampai kita lupa apa maksud masjid. Membina masjid. Kalau orang kosong, ada bangunan besar mana pun, tak berguna. Jadi pada saya, niat itu kena jelas, maksudnya a function of the community. Seperti berbalik kepada niat asal moderator. Masyarakat nak solat, nak pastikan ada tempat masyarakat dapat bersama menunaikan solat jemaah, solat Jumaat dan untuk tarawih dan sebagainya. Jadi ini penting. Tapi jangan dalam cubaan kita untuk berlumba-lumba nak pastikan mendapat bangunan yang paling cantik, kadang-kadang sampai terlepas pandang. Saya boleh guna contoh yang lebih panas, tapi saya fikir cukuplah tu. Terima kasih. Saya ingat hari makin sejuk, contoh panas amat diperlukan, tapi dah diberhentikan pula ya. Okey, kita sekarang dah jelas maknanya untuk perancangan setiap bandar tu ada peruntukan untuk masjid. Tapi disebabkan pemerintah yang tidak meletakkan masjid sebagai sesuatu yang utama, jadi pihak-pihak yang berwajib yang membuat masjid seperti developer dan sebagainya akan menjadikannya perkara yang akhir. Termasuk juga atas alasan kos-kos ekonomi. Yang kedua juga, di mana pihak-pihak yang sepatutnya menyenangkan proses pembinaan masjid tidak memudahkan kerana di situ ada unsur penyelewengan. Contoh di Setia Alam, kita nampak tapak masjid dah ada, tapak sekolah agama dah ada. Tapi apa yang MAIS buat ialah sewakan tapak sekolah agama kepada kedai perabot. Jadi perkara-perkara macam ni kita kena faham dan kita kena jelas, bukan kesalahan walaupun kata Selangor ni kita memerintah, tetapi kuasa untuk masjid tu masih lagi di pihak MAIS. Jadi itu kena jelas. Jadi sekarang untuk saya rasa soalan akhir, sebab insya-Allah saya akan buka 15 minit untuk pihak
tuan-tuan bertanya soalan. Soalan akhir ialah harapan. Apakah yang akan dilakukan oleh PR sekiranya PR memenangi PRU 13 untuk memertabatkan masjid di Malaysia? InsyaAllah. Wabi Khalid. Harapan Wabi. Secara ringkaslah ya, saya rasa apa yang kita akan usahakan ialah untuk nak hidupkan masjid dan jadikan masjid-masjid ini sebagai pusat ilmu dan sebagai pusat pembinaan masyarakat lah ya. Apa yang disebutkan tadilah peranan masjid yang sebenarnya, dan di dalam masjid itulah akan dibahas bukan sekadar isu-isu ibadah khususiah, tetapi juga tentang masalah-masalah masyarakat, masalah-masalah kaedah penyelesaian berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya ya. Lalu nak jadikan masjid itu sebagai institusi yang benar-benar membina dan mencorakkan umat Islam itu sendiri ya. Itulah yang akan diusahakan oleh PAS dan Pakatan Rakyat apabila kita mengambil alih kerajaan pusat. Sekarang ni walaupun kita pegang pada kerajaan negeri, tetapi bila ada kerajaan pusat, maka ada pihak-pihak yang tertentu yang seperti mana yang disebutkan oleh saudara moderator tadi, dia tak beri kerjasama yang sepenuhnya kepada kerajaan negeri ya. Kerana apa? Kerana dia masih ada kerajaan pusat yang membela dia ya, dan dia tak perlu dengar pada apa yang dinyatakan oleh kerajaan negeri dan wawasan kerajaan negeri. Kerana apa? Kerana kerajaan pusat lagi besar, dan dia pun ada juga yang takutkan kalau dia terlalu baik dengan kerajaan negeri yang Pakatan Rakyat, tiba-tiba na'udzubillah min zalik kerajaan Pakatan Rakyat ni jatuh, maka naik balik kerajaan yang lama, maka orang yang terlalu baik dengan kerajaan Pakatan Rakyat ni khususnya memberikan kerjasama untuk melaksanakan perubahan, mereka pula akan dimangsakan ya. Lalu kalau kita dapat menang negeri sekali lagi dan kita dapat menang pusat, insya-Allah kita akan dapat sokongan dan kerjasama daripada semua pihak yang berwajib, maka ianya akan memudahkan usaha-usaha kita untuk membawa perubahan ke arah yang seperti mana yang kita inginkan ya. Wallahualam. Sama. Okey, buka untuk soalan. Tambahan. Saya pastikan kalau ada hukuman ya berkait dengan penyalahgunaan dana masjid, penyalahgunaan dana anak-anak yatim, ini maksimalkan hukuman dan pastikan pelaksanaan. Kerana saya fikir kalau kita ambil enteng, ambil mudah, tidak ada siapa yang akan takut. Tidak ada siapa yang akan berhenti daripada melakukan dosa-dosa yang saya fikir tak diletakkan dalam konteks yang sebenar. Okey, itu je. Terima kasih. Ya. Jadi sekian, saya ucapkan lagi sekali terima kasih kepada YB. Okey, kita bagi, since tak ada soalan, orang politik ni dia memang dengan mikrofon dia macam kembar. Jadi kita bagi YB Khalid untuk buat ulasan akhir dan YB Nurul Izzah untuk buat ulasan akhir. Okeylah, ni sebagai penutup lah ya. Saya ingat mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang telah berada di Shah Alam sekian lama, mungkin boleh membandingkan pendekatan yang diusahakan oleh ahli parlimen dan adun-adun yang baru yang di dalam Pakatan Rakyat ya, di mana kita sanggup untuk turun dan bertemu dengan masyarakat dan kita berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat. Saya setakat mana yang saya tahulah ya, kalau dulu-dulu di bawah pentadbiran yang lama, sukar ya, jarang sekali lah dapat peluang untuk bertemu dan berdiskusi dan berbahas ataupun bertanya dengan adun-adun dan MP-MP yang dulu ya. So ini sebahagian daripada pendemokrasian ya, yang mana kita nak galakkan rakyat benar-benar terlibat di dalam persoalan pentadbiran dan pengurusan negara dan negeri, dan memberikan pandangan-pandangan dan teguran-teguran dan bertanya ya, kepada mereka-mereka yang telah diberikan amanah untuk mewakili ya, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada di dalam Dewan Undangan Negeri ataupun di Dewan Rakyat ya. Saya sebagai ahli parlimen yang telah bertindak
sebagai ahli parlimen mewakili tuan-tuan dan puan-puan lah hampir 5 tahun lah ya. Saya telah berusaha untuk membawa banyak isu-isu ke dalam parlimen berhubung dengan persoalan pengurusan kekayaan negara ya, soal dasar-dasar yang membebankan rakyat dan sebagainya lah ya. Dan saya amat mengalu-alukan lah ya, kalau ada apa-apa komen ataupun teguran ataupun pandangan yang nak disampaikan, boleh sama ada bila berjumpa ataupun nak buat surat kepada pejabat ataupun nak hantar email dan sebagainya, kerana saya rasa tempoh perkhidmatan saya pun dah hampir nak tamat ya. Dulu bila orang tanya bila pilihan raya, saya selalu jawab wallahu warusmahu alam ya. Dululah. Sekarang ni saya jawab wallahu alam ya, kerana saya rasa Rosmah pun tak tahu dah ya. Dulu saya jawab Allah dan Rosmah saja yang tahu, tapi sekarang ni orang tanya saya jawab Allah saja yang tahu, kerana saya rasa Rosmah pun dah pening kepala lah ya, tak tahu bila nak buat pilihan raya. Tapi pokoknya tempoh saya sebagai wakil rakyat bagi tuan-tuan dan puan-puan dah hampir tamat, dan bila tiba balik lah time pilihan raya ni, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buat pilihan, siapa saja yang jadi calon tu buatlah pilihan. Saya pun tak tahu sama ada saya akan bertanding balik ataupun tidak, tetapi sebelum tempoh tu habis, kalau ada apa-apa teguran, komen ataupun cadangan ya untuk cara bagaimana nak memperbaiki perkhidmatan dan sebagainya, insya-Allah lah saya sanggup untuk menerima ya. Wallahu alam. Macam khutbah perpisahan. Sebenarnya saya nak war-warkan ya sebagai penutup, untuk sesiapa yang ada masa terluang untuk bersama mendengar syarahan Profesor Tariq Ramadan di Universiti Islam Antarabangsa. Kerana saya sendiri sebagai seorang yang daripada generasi muda, bila mendengar ya idea nukilan beliau amat teruja sekali, khusus dalam konteks ya perubahan yang berlaku di Timur Tengah dan impak kepada Malaysia. Dan saya fikir yang terbaik menjelang Ramadan untuk kita mula mengaplikasikan apa yang dibincangkan di sini. Ya, kalau saya tak bertemu lagi dengan warga Shah Alam, saya ucapkan Ramadan Mubarak. Dan bila kita sibuk ya bercakap tentang bagaimana kita sayangi masjid, kita mahu mengimarahkan masjid, kita mahu pastikan ia adalah institusi yang kita peliharai bersama, marilah kita ambil peluang ini. Kerana saya ingat setiap Ramadan itu bukanlah masa yang mudah bagi kami. Kalau dulu terpisah daripada ayah, sekarang dapat bersama walaupun sibuk dengan program. Jadi Ramadan begitu istimewa sekali. Kita pun tak tahu bila lagi kita boleh mengecapi ya saat-saat yang begitu indah. Jadi saya harap dengan itu moga Allah berkati usaha kita, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan daripada diri saya sendiri. Dan walaupun YB Khalid Samad macam khutbah perpisahan, dia masih bersemangat. Saya tahu hanya dia nak end on a nice tone ya, sebelum Ramadan bermula. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, YB Khalid Samad dan YB Nuriza. Dan juga jutaan terima kasih juga kepada audiens yang sudi menunggu daripada jam 5.30 hingga hampir pukul 7. Segala kelemahan, kekurangan, kekasaran, keterbukaan terlebih, saya memohon maaf bagi pihak saya dan pihak-pihak panel. InsyaAllah kita akan adakan lagi sesi-sesi ini dan kita akan menjadikan masjid sebagai penggerak utama masyarakat. Bukan hanya sekadar untuk kita pergi sembahyang, bukan hanya sekadar untuk kita pergi baca Yasin, bukan hanya kita pergi sekadar untuk makan kambing malam Khamis, malam Jumaat. Kita nak jadikan masjid adalah jantung ataupun nadi kepada masyarakat kita. Dan sebagaimana dalam hadis yang saya sebut di awal tadi, jika kamu melihat seorang lelaki yang berulang-alik ke masjid, maka bersaksilah bahawa lelaki itu mereka yang beriman. Apa maksudnya? Kalau kita tak penuhkan masa kita dengan ke masjid, maknanya kita tidak beriman. Itu maksud hadis tu. Amat besar makna hadis tu. Dan orang yang beriman disebutkan
menjadikan masjid sebagai rumah keduanya. Bukan rumah bini kedua. Rumah kedua ialah masjid. Allah Rabbi. Jadi saya pun dah letih sebenarnya ni sebab saya tersuntuk ni. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Asr.